Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar tentang tumbuh-tumbuhan iaitu menyesuaikan diri dengan iklim dan perubahan musim. Jadi tumbuh-tumbuhan ini mempunyai ciri-ciri khas untuk menyesuaikan diri dengan iklim dan perubahan musim bagi memastikan kemandirian spesiesnya. Jadi di dunia ini terdapat 3 iklim ataupun 3 perubahan musim yang ada. Yang pertama iaitu musim angin kencang, kedua iklim panas dan musim kering dan yang ketiga iklim sejuk. Jadi yang pertama kita lihat kepada tumbuhan yang boleh menyesuaikan diri dengan musim angin kencang. Musim angin kencang ini adalah angin yang terlalu kuat. Jadi tumbuhan perlu mempunyai ciri-ciri khas untuk dia dapat menyesuaikan dirinya ketika musim angin kencang. Antara ciri-ciri khasnya yang pertama mestilah mempunyai batang mudah lentur. Yang kedua mestilah mempunyai daun berpecah-pecah dan yang ketiga mestilah mempunyai daun berbentuk jarum. Jadi fungsinya adalah untuk mengurangkan rintangan angin supaya tumbuhan itu boleh hidup ketika musim angin kencang. Contoh tumbuhannya adalah pokok kelapa. Pokok kelapa mempunyai batang mudah lentur dan daun berpecah-pecah yang dapat mengurangkan rintangan angin. Jadi masa ada angin kencang, pokok kelapa ini tidak tumbang, tidak mudah tumbang kerana dia mempunyai batang yang mudah lentur dan juga daunnya yang berpecah-pecah. Contoh pokok yang kedua yang boleh sesuaikan diri ketika musim angin kencang iaitu pokok ru. Pokok ru ini banyak terdapat di persekitaran pantai, di persisiran pantai. Jadi pokok ru ini mempunyai batang dan ranting mudah lentur serta daun berbentuk jarum. Fungsinya adalah untuk mengurangkan rintangan angin kencang. Jadi pokok ru ini juga dapat menyesuaikan dirinya ketika musim angin kencang. Maksudnya pokok dia tidak mudah tumbang kerana mempunyai ciri-ciri khas. Yang kedua, kita pergi kepada iklim panas dan musim kering. Jadi tumbuhan yang hidup di iklim panas ataupun musim kering ini mestilah mempunyai ciri-ciri khas tumbuhan iaitu daun berbentuk jarum ataupun duri. Fungsinya adalah untuk mengurangkan kehilangan air. Yang kedua, batang menyimpan air. Fungsinya membolehkan tumbuhan terus hidup walaupun dalam musim kemarau. Yang ketiga, akar panjang. Fungsinya untuk menyerap air jauh dari dalam tanah. Yang keempat, berbulu halus. Dapat mencegah daripada kehilangan air ketika cuaca panas. Yang kelima, menggulungkan daun. Fungsinya mengurangkan kehilangan air. Yang keenam, daun berlilin. Fungsinya untuk mengelakkan kehilangan air yang terlalu banyak ketika cuaca panas. Dan yang terakhir, menggugurkan ataupun meluruhkan daun. Fungsinya adalah untuk mengelakkan kehilangan air yang terlalu banyak ketika cuaca panas. Maksudnya di sini, tumbuhan yang boleh hidup di cuaca yang panas seperti iklim panas dan juga musim kering ini mestilah mempunyai ciri-ciri yang dapat mengurangkan kehilangan airnya supaya tumbuhan itu terus hidup. Contoh tumbuhan yang boleh hidup ketika iklim panas dan juga musim kering ini adalah pokok kaktus. Jadi pokok kaktus ini dapat hidup dengan iklim panas dan juga musim kering. Daunnya terubah suai menjadi duri. Jadi pokok kaktus ni mempunyai duri untuk mengelakkan kehilangan air. Itu fungsi tumbuhan yang mempunyai duri, dapat mengelakkan kehilangan air. Seterusnya pokok kaktus juga mempunyai batang yang dapat menyimpan air. Maksudnya dekat pokok kaktus itu batang dia tu boleh simpan air. Jadi ketika
cuaca panas, pokok kaktus ini tidak akan kering dan sentiasa subur. Dan yang ketiga, pokok kaktus mempunyai akar yang panjang. Fungsinya adalah untuk bergerak jauh ke dalam tanah untuk menyerap air. Maksudnya akar kaktus ni panjang, dia boleh menyerap masuk ke bawah tanah untuk dia serap air. Jadi pokok kaktus ini akan tidak kering. Selain daripada pokok kaktus, ada beberapa pokok yang mempunyai ciri batang menyimpan air. Maksudnya dekat batang pokok itu ada air. Contohnya adalah pokok tebu dan juga pokok pisang. Jadi masa cuaca panas, pokok-pokok ini tidak akan layu kerana dia mempunyai air yang cukup. Contoh yang kedua, tumbuhan yang boleh hidup di iklim panas dan juga musim kering iaitu pokok tomato. Pokok tomato mempunyai batang dan daun yang berbulu halus. Fungsinya adalah dapat mencegah daripada kehilangan air ketika cuaca panas. Jadi, berbulu halus ini dia dapat mencegah daripada kehilangan air. Jadi, tumbuhan akan terus subur. Contoh yang ketiga iaitu pokok kunyit. Pokok kunyit dia akan menggulungkan daun ketika cuaca panas untuk mengelakkan kehilangan air. Selain daripada pokok kunyit juga terdapat pokok pisang dan juga pokok jagung. Pokok kunyit, pokok pisang dan juga pokok jagung akan menggulungkan daunnya ketika cuaca panas supaya tidak kehilangan air. Contoh yang seterusnya ada pokok keladi. Pokok keladi mempunyai daun berlilin. Fungsi daun berlilin ini adalah untuk mengelakkan kehilangan air yang terlalu banyak ketika cuaca panas. Jadi pokok keladi dia daunnya berlilin. Jadi dengan daun itu berlilin, dia tidak banyak kehilangan air. Jadi pokok keladi ini akan sentiasa subur walaupun ketika cuaca panas dan juga musim kering. Seterusnya contoh pokok getah. Jadi pokok getah ini ciri khasnya dia akan meluruhkan daun ataupun menggugurkan daun ataupun menjatuhkan daunnya untuk mengelakkan diri daripada kehilangan air ketika cuaca panas dan juga musim kering. Maksudnya bila cuaca panas, bila musim kering, pokok getah ni dia akan meluruhkan daunnya supaya daun-daun tersebut dia tidak menyerap air. Jadi bila dah menggugurkan daun tersebut, air dekat tumbuhan tersebut tidak perlu nak bagi kepada daun kerana daun telah gugur. Jadi dia dapat mengurangkan kehilangan air. Selain daripada pokok getah juga, pokok bunga kertas juga meluruhkan daunnya bagi memastikan ia dapat menyesuaikan diri ketika cuaca panas dan juga musim kering. Jadi itu adalah beberapa ciri-ciri khas tumbuhan yang boleh menyesuaikan dirinya ketika iklim panas dan juga musim kering. Seterusnya, yang ketiga kita pergi kepada iklim sejuk. Jadi, iklim sejuk ini, tumbuhan perlu mempunyai ciri-ciri khas iaitu kulit yang tebal. Jadi kulit yang tebal pada batang tumbuh-tumbuhan ini dapat melindungi diri yang diserap oleh tumbuh-tumbuhan termasuk tumbuh-tumbuhan tersebut daripada membeku akibat iklim sejuk melampau. Contoh tumbuhan yang boleh hidup di iklim sejuk adalah pokok mapel. Pokok mapel mempunyai kulit yang tebal pada bahagian batang untuk melindungi diri dalam iklim sejuk. Jadi kulit yang tebal tu berfungsi untuk melindungi tumbuhan tersebut. Sama seperti manusia. Manusia kalau sejuk sangat dia akan lapiskan dengan baju sejuk. Samalah seperti pokok mapel ini. Dia mempunyai kulit yang tebal. Jadi itu adalah ciri-ciri khas tumbuhan yang terdapat dalam beberapa musim dan juga iklim. Jadi ada satu tumbuhan yang boleh hidup di semua musim.
Jadi tumbuhan itu adalah pokok pine. Okey, pokok pine ini dia mempunyai daun berbentuk jarum. Okey, fungsinya adalah untuk mengurangkan rintangan angin kencang. Maksudnya masa musim kencang, pokok pine ini boleh sesuaikan dirinya, boleh terus hidup, dia tidak akan tumbang. Dan yang kedua, pokok pine ini dia mempunyai daun berbentuk jarum untuk mengelakkan kehilangan air ketika cuaca panas. Maksudnya bila cuaca panas, pokok pine ini boleh hidup. Seterusnya, pokok pine juga mempunyai kulit yang tebal untuk melindungi diri dalam cuaca sejuk. Kesimpulannya, pokok pine ini dia boleh hidup di ketika musim angin kencang, musim kering dan juga musim sejuk. Kesimpulannya, terdapat beberapa ciri-ciri khas tumbuhan yang dapat menyesuaikan diri dengan iklim dan juga perubahan musim ini supaya mereka dapat memastikan kemandirian spesiesnya. Itu sahaja untuk pelajaran hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.